Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan merupakan keterangan yang jelas nyata dari petunjuknya dan juga dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kelebihan bulan Ramadan sebagaimana juga disebut kepada kita di dalam sabda Nabi SAW, hadis riwayat muttafaqun alaihi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Juga dinyatakan kepada kita dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan penghujungnya pembebasan dari api neraka Allah. Ini menunjukkan kepada kita kelebihan bulan Ramadan. Ada di situ rahmat, ada di situ keampunan, dan mudah-mudahan dengan Ramadan itu dapat membebaskan diri kita daripada azab api neraka. Kelebihan yang banyak dalam bulan Ramadan, beri penting untuk kita menyambut bulan Ramadan ini, yang juga di dalam bulan Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan diwajibkan kepada kita berpuasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat terdahulu sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka bila kita sebut tentang puasa, tak lain tak bukan juga bulan ini dipanggil dengan namanya bulan kesabaran. Bulan kesabaran, kerana puasa itu berkait rapat dengan sifat sabar, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, menahan diri daripada perkara-perkara syahwat, menahan diri dari perkara-perkara maksiat. Ini kena sabar. Maka dijelas kepada kita dalam riwayat Imam Ibnu Majah, kata Nabi SAW, as-sawmu nisfu sabr wa li kulli syai'in zakah wa zakatul jasadis sawm. Puasa separuh kesabaran, dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zakat. Ada zakat, dikenakan zakat. Dan jasad dan zakat kepada jasad tubuh, zakat kepada jasad tubuh adalah tidak lain dan tidak bukan adalah puasa. Maka dengan puasa yang kita kata separuh kesabaran itu, dan
dengan sifat sabar itu juga sabar yang disebut kepada kita, di mana sabar ganjaran pahala yang sangat besar. Dengan kelebihan sabar juga menjadikan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah dengan tanpa hisab. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja disempurnakan kepada orang-orang yang sabar ganjaran pahala mereka dengan tanpa hisab. Tidak dihisap, tidak diperhitung, tidak dikira. Ini kelebihan sabar. Dan kelebihan sabar ini apabila kita puasa, dan puasa ini sudah tentu kewajipan itu di dalam bulan Ramadan. Maka apa yang penting untuk kita menyambut bulan Ramadan ini, persediaan yang kita kena lakukan. Pertama sekali sudah tentulah ilmu pengetahuan. Yang pertama, mana yang kita katakan syarat sah batal puasa, mana di situ yang sunatnya, mana di situ yang haramnya. Maka tidak lari dari apa yang kita panggil dengan ilmu pengetahuan, di mana dijelas kepada kita oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bighairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadat kepada Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka kerosakan yang ia lakukan lebih banyak daripada maslahah kebaikan yang diperolehi. Maka puri penting ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan itu bukan sekadar bila kita katakan menyambut bulan Ramadan, ditangguh segala pelajaran ilmu, ditangguh segala menuntut ilmu. Sedangkan kita melihat bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, mereka berjihad di medan perang di dalam peperangan Badar, di mana peperangan Badar itu berlaku pada bulan Ramadan. Maka beri penting kita memahami segala perkara ibadat itu berlandas kepada ilmu pengetahuan. Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Itu pertama, persediaan. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, menjadi kewajipan kita bertaubat dengan taubat nasuha. Kena taubat. Taubat sungguh-sungguh. Kita nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, kena bertaubat. Bertaubat. Di mana firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan taubat yang memenuhi 3 syarat. Pertama, berhenti dari maksiat yang dilakukan. Kedua, menyesali perbuatan. Ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Ini penting, taubat. Mesti taubat. Yang kedua, persediaannya adalah dengan niat yang betul, yang benar, untuk kita bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seolah-olah pepatah Arab menyebut, la in adraktu ramadana la yarayannallahu ma asna'. Demi jika sekiranya aku memperolehi bulan Ramadan, pastilah Allah melihat apa yang aku kerjakan. Artinya, kita kena faham, bila kita menyambut bulan Ramadan, kita hadapi bulan Ramadan, kita beramal, beribadat, yang kita lakukan itu, kita kena yakin bahawasanya Allah melihat amalan yang baik itu. Ini sebagaimana juga hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka jika tak sampai peringkat kamu melihat Allah, cukuplah merasakan Allah melihat kamu. Artinya bila kita beribadat, beramal dengan niat yang teguh, yang betul, kita yakin
bahawasanya Allah perhati amalan kita, maka di situ peri penting kita bersungguh dalam ibadat itu. Di samping kena kita banyakkan berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelas kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila mendapati malam dalam bulan Ramadan, malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Nabi SAW dari riwayat Tirmizi, Nabi mengajar doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sebut apa? Ya Allah, sesungguhnya engkau sangat pemaaf dan engkau suka kepada kemaafan. Oleh kerana itu, maafkanlah kesalahanku. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca doa ini setiap malam. Sebab kita tak tahu, barangkali malam itu malam Lailatul Qadar. Kita sebut doa ini. Di samping doa, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Abu Daud, setiap kali lepas solat kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan baik ibadatku. Ini kita berdoa setiap kali solat. Kemudian persediaan yang seterusnya, sedekah. Sedekah. Kerana dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sebaik-baiknya kita sedekah, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Anas. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik, yang paling afdal? Lalu Nabi menyebut sadaqatun fi Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan. Artinya kita kena menyediakan bajet belanjawan diri kita. Berapa banyak yang boleh kita sedekah khusus dalam bulan Ramadan, kerana mengambil kelebihan bulan Ramadan. Maka ini ada persediaan juga. Persediaan dari sudut apa yang boleh kita sedekahkan nanti. Kerana kelebihan sedekah sangat banyak. Sedekah kepada orang yang berpuasa, pahalanya kita dapat sekali. Sedekah orang yang baca Quran, orang baca Quran, pahala orang baca Quran kita dapat sekali. Hasil daripada sedekah itu. Maka kena ada persediaan untuk kita sedekah. Seterusnya Al-Quran. Al-Quran, dari sekarang kita dah mula dah dengan Al-Quran. Dan target Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca, bahkan difahami. Kita tadabbur, kita hayati ajaran Al-Quran. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril. Tiap-tiap malam bertadarus Al-Quran. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ada pada diri baginda sifat pemurahan, sifat kemurahan. Seterusnya adalah kita nak capai Ramadan itu takwa. Maka minta, ini target, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka pastikan dari sekarang kita melatih dari sudut percakapan kita, dari sudut perbuatan kita. Pastikan percakapan, perbuatan kita, amalan kita yang kita lakukan dengan amalan yang benar, yang betul, bukan amalan dosa. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari disebut, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk dan amalan yang buruk, maka tak ada erti bagi Allah dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka tak ada erti je, kita kena jaga ini. Kemudian seterusnya yang perlu kita laksanakan untuk kita faham betul-betul puasa, di mana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa ada beberapa tingkatan. Pertama, puasa yang umum. Apa itu umum? Sekadar menahan makan, minum dan keinginan berjima. Yang kedua, puasa yang disebut khusus, memelihara mata, telinga, lidah, tangan dan kaki daripada melakukan dosa, selain menahan diri dari perkara yang disebutkan, selain menahan makan, minum, berjima.
tujuan puasa yang khusus pelihara mata, telinga, lidah, tangan, kaki dari buat dosa. Yang ketiga, puasa yang tahap tingkatan tertinggi disebut khususul khusus, iaitu merangkumi puasa yang ada menahan dari makan minum, berjimat, juga menahan mata, lidah, tangan, kaki semua daripada melakukan dosa. Disempurnakan pula dengan puasa yang ada dalam hati dari semua keinginan zahir maupun batin. Ini setinggi-tinggi nilai puasa secara khusus, sempurna hati, batin, jiwa raga kita yang kita lakukan hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.